رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Ustaz yang dan jemaah sahabat jannah yang dihormati lagi dikasihi. Selamat datang ke kuliah asar Gemanur Iman melalui saluran Google Meet. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi insan yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga-moga ilmu kita ini diberkati dan dirahmati Allah. Amin. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk kita hari ini mungkin Ustaz sambut Isra' Mi'raj bahagian 4. Majlis ini dianjurkan oleh Gemanur Iman di bawah yang di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan Barisan AJK Gemanur Iman. Bagi memulakan majlis, kita mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya dan kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin memulakan majlis. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma faqihna bid-din wa'allimna at-ta'wil. Amin, Allahumma amin. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada petang ini sihat, ceria, semangat, bahagia. Pada masa yang sama insyaAllah dalam langkah penting berada di dalam bulan Sya'ban. Dan kita doa mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah berkati kami dalam bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami, kesempatan kami berada di dalam bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita nak cerita sedikit tentang penutup berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Kerana kita dah melangkah ni nak masuk kepada Sya'ban. Baik, cerita Mi'raj. Apa poin asas penting yang perlu kita fahami? Yang pertama, Mi'raj bermula ataupun kita sebut ta'rifannya adalah daripada Masjidil Al-Aqsa. Kita sebut apa? Masjidil Aqsa. Apa makna Aqsa? Aqsa maknanya ialah jauh. Susah juga pakai tulis, pakai apa? Pakai mouse ni. Tapi okeylah insyaAllah. Daripada Al-Aqsa, Rasulullah terus bersama dengan siapa? Jibril alaihissalam. Rasulullah dibentangkan bagi Nabi sesuatu yang disebut sebagai mirqat ataupun mi'raj, iaitu satu alat sepertinya alat untuk naik ke atas. Macam mana hakikat bentuknya, nampak tak dengan mata kasar, wallahu a'lam, tapi ceritanya meniti mi'raj tersebut. Dipanggil dengan nama Mi'raj lah. Dan kemudian Rasulullah dengan Jibril memulakan perjalanan dari Aqsa menuju ke langit yang ketujuh. Bergerak, kira-kira dia punya track perjalanan lah. Ini bukan perjalanan dia sengit macam tu, bukanlah maksud saya. Maksud saya nak tunjukkan dia punya track perjalanan tu, dia punya step. Jadi yang pertama sekali sampai adalah di langit yang pertama.
ketika di langit yang pertama, Jibril yang bawa Rasulullah ni istaftaha. Istaftaha maknanya dia minta kepada penjaga langit, malaikat yang menjaga langit tu supaya buka pintu langit. Nah, buka pintu. Jadi malaikat yang menjaga tu tanya kepada Jibril alaihissalam, siapa kamu? Siapakah Tuan? Saya Jibril, siapa bersama Tuan? Rasulullah, Nabi Muhammad. Adakah dia diperintah untuk naik ke atas? Maka Jibril menjawab, ya, dia diperintah untuk naik ke atas. Bu'itha ilaih. Dia diutus dengan perintah Allah untuk berada di sana, di atas. Lalu bila dia dengar jawapan begitu, fafutihalah. Lalu dibuka pintu langit itu kepada Nabi SAW dan juga Jibril. Kata Rasulullah dibuka untuk Jibril, tapi maknanya untuk sekali Rasulullah. Dekat situ Rasulullah bertemu dengan siapa di langit yang pertama? Namanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita tulis kat sini Nabi Adam. Nabi Adam. Jibril cakap kepada aku, salim alaih, beri salam kepada dia. Fasallamtu alaih, dan aku beri salam kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menjawab, Nabi Adam menyatakan, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih, selamat datang kepada anak yang baik, Nabi yang baik. Jadi berlaku tak komunikasi, perbualan, berlakulah kira-kira beri salam, jawab salam, kira-kira mengucapkan kata-kata aluan selamat datang, yang menunjukkan bahawa Nabi Adam dan para Nabi yang lain, sekalipun mereka telah meninggal dunia, Allah berikan kepada mereka keistimewaan. Mereka boleh bertemu, berjumpa, bercakap dengan orang yang masih hidup. Tapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah, bukan orang biasa. Kemudian setelah itu Rasulullah naik langit yang kedua. Langit yang kedua sama juga. Malaikat penjaga langit tanya, siapa Tuan? Kata Jibril, saya adalah Jibril. Siapa bersama Tuan? Yang ini adalah Muhammad. Adakah dia diutuskan untuk naik ke atas? Diperintah naik atas? Ya. Lalu dibuka pintu, bertemu dengan dua orang Nabi. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua ialah Nabi Yahya. Dua-dua sambut. Dua-dua mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Dan ada berapa orang Nabi dijumpa ni? 3 orang. Nabi Yahya masih hidup. Nabi Yahya dah meninggal. Nabi Isa masih hidup. Oh, rupanya orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal, yakni para Nabi lah. Rasul yang telah berhidup, yang masih hidup dengan Rasul yang telah meninggal, boleh bertemu di tempat yang lain. Boleh dengan kuasa Allah. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sama-sama. Kemudian setelah dia doakan kebaikan untuk Rasulullah, Nabi Muhammad pun naik menuju langit yang ketiga. Langit dengan langit ni jaraknya jauh besar. Dia bukan bercantum. Jadi naik langit ketiga sama juga. Berlaku yang namanya dia tanya, siapa Tuan? Saya Jibril. Siapa bersama Tuan? Saya ini Muhammad Rasulullah. Adakah dia perintah naik atas? Ya. Lepas tu sampai kepada dibuka pintu langit, bertemu dengan Nabi yang terkenal dengan wajahnya yang kacak. Iaitu Nabi apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan qad u'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf tu dikurniakan separuh daripada handsome. Kompol handsome seluruh dunia. Diberikan separuh kepada Nabi Yusuf. Banyak ke sikit? Banyaklah kalau dah separuh. Ya Allah, banyaklah. Banyak. Tetapi dengan catatan, bukan bermakna Nabi Yusuf itu yang paling handsome secara mutlak, bukan. Yang paling kacak handsome secara mutlak tu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Nabi kita. Nabi Yusuf walaupun kacak, tapi Nabi Yusuf tidak ada hijab. Tidak ada hijab untuk orang perempuan berniat jahat nak buat tak senonoh dengan dia. Maknanya Nabi Yusuf tak ada niat nak buat tak senonoh dengan orang. Tapi tidak menghalang ada orang lain yang ingin buat tak senonoh dengan dia. Nabi Yusuf.
Tapi Nabi Yusuf maksum. Hanya saja beza sikit dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia yang paling kacak secara mutlak. Pada masa yang sama dijaga oleh Allah, tidak ada yang namanya apa? Orang yang ingin berbuat tak senonoh kepada Nabi kita. Mengendap ke, masuk serbu bilik ke, tiba-tiba datang peluk daripada belakang ke, ataupun datang terpeluk-peluk ke apa ke, tak ada. Tak ada. Rasulullah tu istimewa. Selesai dengan Nabi Yusuf, naik langit keempat. Naik langit keempat, ceritanya apa? Jumpa juga dengan Nabi apa? Langit yang keempat, namanya Nabi Idris alaihissalam. Saya tulis di sini, Nabi Idris. Setelah dah naik sampai langit keempat, bertemu Nabi Idris, sama juga. Nabi Idris menjawab salam, dan kemudian Nabi Idris mendoakan Rasulullah dalam kebaikan. Kemudian naik pula, namanya langit kelima. Bila masuk naik langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Apa kata Nabi Harun? Nabi Harun mengalu-alukan. Farahaba bi. Nabi Harun mengalu-alukan kedatanganku. Wada'ali bi khair. Dan Nabi Harun mendoakan agar aku dapat kebaikan. Budaya, tradisi, kebiasaan para Nabi saling mendoakan kebaikan. Kita ni cuti sekolah, ada jumpa adik-beradik, jumpa mak saudara, jumpa bapa saudara. Sebutlah dengan dia. Aku doakan mudah-mudahan kau sihat. Long, Buddha, aku ni doa mudah-mudahan kau sihat. Kau nak buat kenduri anak kau bila? Kata dia, aku nak buat kira-kira akhir tahun nantilah. Tunangnya nanti lepas raya, kira-kira 4-5 bulan lepas tu kahwin ajalah. Aku doakan mudah-mudahan majlisnya nanti lancar. Tu saling mendoakan. Doakan kebaikan. Kita jumpa adik-beradik, doakan kebaikan. Ya, mungkin dia ada buat salah silap pada kita. Tapi kita tak apalah, doakanlah kebaikan. Tu para Nabi tu macam tu. Kita ambil, tiru. Tiru dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi ya. Jumpa sekali-sekala ada perhimpunan keluarga. Tak kisahlah, mungkin sebelum puasa ni nak bertemu dulu. Sebelum Ramadan. Mungkin juga Ramadan nak himpun sama. Mungkin Syawal juga nak himpun sama. Terserahlah. Tak kisah bila-bila masa. Tapi subjek utama dia bukan masalah jumpa ke tak jumpa. Saling mendoakan kebaikan. Lalu diteruskan. Naik langit yang ke-6. Bila langit naik langit yang ke-6, Rasulullah ketika itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun sama. Farahaba. Mengalu-alukan kedatanganku dan mendoakan aku supaya dapat kebaikan. Dan kemudian Rasulullah kata, fa'athumma araja bina, kemudian Jibril membawa kami naik ke atas sampai langit yang ke-7. Bila langit yang ke-7, aku bertemu dengan Nabi apa tu? Nabi Ibrahim. Nak kena ingat ni. Nabi Ibrahim langit ke berapa? Langit ke-7. Apa salah satu istimewanya Nabi Ibrahim? Banyak amalan dalam syariat baginda Nabi Ibrahim dijadikan hukum hakam syariat dalam agama kita. Maknanya dalam syariat kita. Ada juga perbuatan yang zahirnya macam perbuatan biasa, bukan ibadah, tetapi dalam syariat Nabi Muhammad dijadikan nilai dia ibadah. Macam kita melaksanakan sa'i kan dari Safa Marwah. Asalnya Siti Hajar bukan sedang buat ibadah. Dia sedang mencari air. Tapi diangkat darjat lari itu kepada ibadah. Kalau yang asal ibadah, kita pun ibadah, contohnya macam ibadah korban. Kan perintah Allah kan kepada Nabi Ibrahim supaya laksanakan korban. Korbankan anak. Maka kita syukur syariat kita tidak sampai kepada peringkat memerintahkan kita korbankan anak. Kita tak diperintahkan korban anak. Tapi kita diperintahkan korbankan hanya sebahagian daripada harta kita. Kemudian, masa Nabi dekat jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah melihat Nabi Ibrahim pada ketika itu. Nabi Ibrahim pada ketika itu, dia sedang sandarkan diri dia kepada satu benda yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Saya tulis sini.
Saya tulis al-baitu bayata, baitu al-ma'mur. Al-baitul ma'mur ni tempat apa? Tempat yang dia tu kal ka'bati li ahlil ard. Dia tu seperti Kaabah bagi penduduk bumi. Maknanya dia tu ditawafi oleh malaikat. Tawaf lah. Malaikat tawaf kat situ. Setiap hari ada 70,000 malaikat. 70,000 berapa kosong? 4 dia punya kosong. Tu 70,000 malaikat. Dia tawaf selama 1 hari 1 malam. Setelah selesai dia tawaf, lalu dia akan keluar daripada kawasan tu dan dia tak akan masuk lagi di situ sampai bila-bila. Itu nama dia Baitul Ma'mur. Dan kemudian Rasulullah melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Bentuk sebenar tak tahu. Ini cuma bukan lukisan ni namanya. Ini lorekan saja. Sidratul Muntaha. Bukan gambar Sidratul Muntaha tu. Itu cuma saya sebutkan dia punya susunan dia saja. Sidratul Muntaha tu apa? Pokok. Pokok yang besar. Yang mana Allah ciptakan pokok tu tanpa Allah memerlukan pokok itu. Dia dikatakan bermula, bertumbuh, bertunjang di langit ke-6, panjang naik atas sampai merimbun di atas langit ke-7. Dan di sinilah baginda Nabi, Jibril itu memperlihatkan rupa dia yang sebenar. Dia tulis perkataan Jibril. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, lahu sittu mi'ati janah. Jibril itu ada 600 sayap. Saya buat sini 600. Ditunjuklah rupa dia yang sebenar. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah bahawa yang boleh sampai di situ, dia hanya boleh sampai situ saja. Atas daripada ni, tidak ada mana-mana makhluk Allah yang pernah melepasi daripada Sidratul Muntaha. Dan satu-satunya orang yang diberikan istimewa untuk dia melepasi Sidratul Muntaha ni, maka orangnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi melepasi Sidratul Muntaha. Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha. Lalu setelah itu Rasulullah bergerak seorang diri. Nabi pergi sendiri sampai ke kawasan yang hanya baginda Nabi seorang yang tahu. Dan Rasulullah ketika itu adalah seorang diri. Maka di sanalah Rasulullah diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa antara perkara yang Nabi saksikan ataupun kita sebut Nabi lalui pada tempat dan keadaan tersebut. Antaranya Rasulullah mendengar sarifal aqlam, geseran pena. Kalau saya terjemahkan dia punya geseran pena. Geseran pena. Pen. Qalam tu maknanya pen. Dekat atas sana ada satu makhluk nama dia Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni ada makhluk Allah yang namanya qalam, pen, kerja dia tulis. Jadi tulis apa sahaja yang telah berlaku dan apa sahaja yang akan berlaku sampai hari kiamat. Mana yang Allah perintahkan dia tulis, semua dia tulis. Itu tugas dia. Jadi geseran tulisan tu Rasulullah dengar. Nabi juga diperlihatkan tentang syurga. Rasulullah melihat bidadari syurga. Nabi juga melihat disingkapkan kepada keadaan di neraka. Rasulullah pernah melihat. Itu nama dia. Perkara-perkara gaib kita tak nampak. Ini syurga, neraka. Rasulullah SAW juga melihat arash. Arash antara makhluk Allah yang terbesar. Namanya arash. Arash lagi besar dari syurga. Lagilah besar daripada langit. Lagilah besar daripada bumi. Tak ada bandingannya. Kalau bandingannya seperti cincin yang dicampak di padang pasir, yang kecil, yang kecil cincin, lingkaran cincin yang dicampak kat padang pasir, yang kecil itu adalah saiz
kursi, langit, bumi dan sebagainya, maka padang pasir yang luas tu adalah bandingan saiz makhluk Allah yang namanya Arash. Dan Rasulullah melihat, nampak malaikat yang memikul Arash berserta dengan malaikat-malaikatnya, serta dengan malaikat-malaikat di sekeliling dia. Nabi nampak, diperlihatkan kepada Nabi. Cerita dia, malaikat. AAT, malaikat. Rasulullah nampak malaikat yang khusus yang menanggung Arash. Rasulullah juga nampak malaikat-malaikat yang lain yang berada di langit. Rasulullah juga nampak masa di neraka, ada yang Nabi nampak malaikat apa? Malaikat Malik yang tak senyum. Yang Rasulullah tanya kepada Jibril, kenapa satu-satu ni malaikat Malik ni satu yang tak senyum kepada baginda Nabi? Rasulullah menjelaskan dia tak senyum. Jibril menjelaskan sejak neraka dicipta dan kemudian dia diperintahkan untuk menjaga neraka, sejak dari hari itu memang dia tak pernah senyum. Nah, itu Nabi lihat. Ketika itu apa? Nabi dekat atas sana seorang diri. Nabi dekat atas sana apa? Seorang diri. Jadi kalau saya sebut Nabi seorang diri, maknanya kita kena fahamlah kepada pegangan kita yang asas. Nabi pergi ke sana bukan untuk jumpa Allah. Allah tidak ada di atas langit. Allah ada, tapi bukan di atas langit. Tidak ada Allah di langit tu, tidak ada. Atau di atas langit. Atau di atas Sidratul Muntaha. Tak ada. Tak ada Allah di sana. Kenapa? Sebab Allah dia Tuhan. Dia tak memerlukan tempat untuk duduk atas apa. Jawapannya tak ada. Jadi masa Nabi dekat sana, Rasulullah berada di atas sana dalam keadaan apa? Seorang diri. Inilah yang saya sebut ni, seorang diri. Dan Rasulullah memang diperlihatkan tentang Arash, tentang malaikat-malaikat yang lain secara umum. Nabi diperlihatkan tentang syurga, neraka, geseran pena tadi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan beberapa kurniaan. Yang pertama, Rasulullah dapat melihat Allah. Ni kurniaan kepada Rasulullah. Rasulullah dapat melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Allah. Tulis pakai ni, melihat Allah. Yang kedua, Rasulullah dengar firman Allah. Dengar, DGR, saya ringkaskan, mendengar perintah Allah. Perintah Allah. Perintah. Cuma dua perkara ni, dia ada sedikit perincian. Okey, perhatikan betul-betul. Yang pertama saya cakap apa? Nabi dapat melihat Allah. Melihat Allah. Yang kedua saya kata apa? Nabi dapat mendengar perintah Allah. Nabi dengar tanpa perantaraan Jibril. Okey? Cuma masa kita nak cakap Nabi melihat Allah tu, kita nak sebut Nabi melihat Allah, kita kena tambah sikit untuk menjelaskan. Nabi melihat Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Nabi dapat melihat Allah dengan hatinya. Okey. Nabi melihat Allah tanpa cahaya. Tanpa cahaya, tanpa gelap. Tanpa bentuk, tanpa jisim. Tanpa bentuk, tanpa jisim. Tanpa dekat, tanpa berjarak dekat, tanpa berjarak jauh. Tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa fizikal. Tanpa jisim. Tapi Nabi memang benar-benar dapat melihat Allah. Itu yang nombor satu lah. Yang kedua, Nabi dengar perintah Allah. Bukan mendengar suara Allah. Suara tak boleh. Nabi mendengar apa? Perintah Allah tanpa, tambah sikit supaya kita faham. Tapi kita tak tahu. Kita tak boleh tahu hakikatnya macam mana, tak boleh. Memang kita tak mampu memikirkannya. Yang kita tahu ialah tanpa huruf, sebab huruf ni sifat makhluk, R-U-F. Tulis pakai mouse ni cabaran betul. Tanpa huruf, tanpa suara,
S-U-A-R-A. Tanpa suara. Tanpa bahasa. Saya tambah sikit. Tanpa bahasa. Jadi Rasulullah dengar perintah Allah, wahyu daripada Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Namun Nabi memahami dengan hatinya perintah untuk melaksanakan solat 50 solat. Ini asas dia. Jadi boleh faham cerita Mi'raj sikit? Yang pertama cerita tentang apa? Masjidil Aqsa. Kemudian tentang langit-langit. Setiap langit tu ada penjaga-penjaganya. Pada masa yang sama di langit memang penuh dengan para malaikat. Kemudian ada 8 orang Nabi keseluruhannya yang ada menunggu Rasulullah di tiap-tiap langit. Semuanya ada seorang Nabi yang Rasulullah jumpa, bertemu, melainkan pada langit yang kedua. Langit yang kedua ada 2 orang Nabi. Senang je, langit kedua 2 orang. Yang lain semua 1. Kemudian 2 orang Nabi. Kemudian Rasulullah ceritanya kita kena ingat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pokok besar. Sangat cantik. Rasulullah bersabda, waraquha ka'adhanil fiyalah. Dia punya daun dia sebesar telinga gajah. Yang itulah. Kemudian ingat Baitul Ma'mur, dia peranan dia seperti mana Kaabah, ditawafi. Tapi cuma kita boleh tawaf banyak kali. Lepas tawaf sunat, tawaf umrah pula. Lepas tawaf umrah, tawaf nazar pula. Lepas tu kita nak buat umrah kedua, tawaf umrah lagi. Lepas tu bila-bila lapang kita buat tawaf sunat, kita buat tawaf sunat lagi. Itu maknanya kita boleh datang berkali-kali. Tapi bagi malaikat, dia sekali je datang. Dia tawaf selama 1 hari dan kemudian esoknya ganti malaikat yang lain dan yang dah masuk tak akan masuk lagi sampai bila-bila. Jibril 600 sayap. Rupanya sangat cantik. Jibril 1 sayap yasuddu ma bainas sama'i wal ard. Boleh menutup, menyekat, menyendal di antara langit sampai ke bumi. Punyalah besar 1 sayap. Bayangkan kalau ada 600 sayap. Jadi malaikat-malaikat ni semua memenuhi langit. Dan catatan, bila Rasulullah melepasi Sidratul Muntaha, Nabi berada kat sana seorang diri. Kemudian Nabi yang dapat kat sana? Dengar geseran pena, Al-Qalam, tulis dekat Lauh Mahfuz. Nabi melihat syurga, melihat neraka. Nabi melihat bidadari syurga. Nabi melihat arash. Malaikat ada 4 yang sekarang menjaga dan menanggung arash. Ada 4 malaikat. Besok berlaku hari kiamat, akan ditambah malaikat menjadi 8 malaikat. Malaikat tu punya besar saiz, di antara syahmati udhunihi, coping telinga dia sampai ke bahu, dia punya jarak jauh dia masiratu sab'imi'ati amin. Jauh perjalanan coping sampai bahu saja, kita coping sampai bahu, coping telinga sampai bahu mungkin sejengkal, tapi malaikat ni perjalanan dari sini sampai sini 700 tahun perjalanan. Dengan kibasan burung yang paling laju sekali. Macam mana dia punya besar je saiz malaikat, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kita tak mengetahuilah nak sifatkan secara tepat. Tapi itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin-poin ni asaslah kita kena ingat. Dan kemudian Rasulullah di atas seorang diri. Yang kita tak boleh cakap apa? Untuk jumpa Allah, bertemu Allah, untuk duduk berdua-duaan dengan Allah. Atau untuk mengadap-ngadap berdua-duaan dengan Allah. Atau kita cakap masuk dia itu masuk dalam balai rongsri, istana Allah. Bukan. Semua tu bukan. Allah tidak memerlukan istana, Allah tidak memerlukan langit, Allah tidak memerlukan arash, Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan balai rongsri. Apa semua tu Allah tak perlukan. Allah wujud tanpa memerlukan tempat. Kemudian Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, tanpa cahaya, tanpa jisim, tanpa bentuk. Dan ketika itu Nabi mendengar firman Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Rasulullah faham berkenaan dengan 50 waktu, 50 solat. Kemudian Rasulullah dah terima, Nabi pun turun. Turun kita pakai warna hijau. Naik cabaran. Kemudian bila Nabi turun, sampai langit yang ke-7, sampai langit yang ke-6, ditahan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam.
Bila ditahan oleh Nabi Musa AS, Nabi Musa lah yang tanya kepada baginda Nabi. Ada berapa? Apa yang difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Rasulullah kata 50. Kata Nabi Musa, tak boleh wahai Muhammad, umatmu tak mampu. Irji'. Patah balik semula di tempat Allah tempatkan engkau. Dan minta pengurangan. Fas'alhu at-takhfif. Minta pengurangan. Maka Rasulullah pun naik semula sampai ke atas, Nabi seorang diri, dan Rasulullah bermunajat di tempat yang hanya Nabi yang mengetahui akan keadaan tempat itu. Kita tak tahu. Nabi minta pengurangan, hatta anni khamsan, dipotong untukku, dipotong dariku 5 daripada 50. Maka Nabi pun turun semula. Bila turun semula, jumpa Nabi Musa tanya lagi, berapa? Dah kurang 5. Tak boleh, patah balik. Lalu Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, falam azal, maka aku berterusan, berkali-kali berulang alik antara baina Rabbi wa baina Musa. Di antara diriku, di tempat yang Tuhanku tempatkan aku, tu maksud dia, dengan Nabi Musa, berulang. Sehinggalah last kali dapat 5. Allah Ta'ala firmankan kepada baginda Nabi, innahunna khamsu salawatin. Yang 5 ini ada, yang difardukan ini 5 sembahyang. Kulla laylatin, kulla yaumin wa laylatin. Pada setiap hari dan setiap malam. Likulli salatin ashrun. Pada setiap satu tetap gandaannya 10. Jadi, dia punya ganjaran dia jadi 50 lah, samalah. Dia punya ganjaran dia jadi 50. Setelah itu, Rasulullah pulang, turun. Bila turun sampai kepada Nabi Musa, rupanya Nabi Musa tahan lagi. Kata Nabi Musa, berapa? 5 wahai Musa. Kata Nabi Musa, 5 pun umatmu tak mampu. Minta lagi kurang. Lalu kata Rasulullah, fastahyaitu minhu. Maka ketika itu aku nyatakan yang aku sebenarnya sudah rasa malu kepada Allah untuk minta lagi kurang daripada 5. Dan Rasulullah terus kembali pada malam tersebut untuk pulang semula terus ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu pada asas cerita berkenaan yang kita sebutkan sebagai apa tadi? Isra' dan cerita tentang Mi'raj. Cuma ada satu perhatian yang ingin saya ambil dan kita kongsi sedikit. Ada satu poster yang mungkin dia berlega di internet yang kita kena ambil hati-hati sikit. Poster dia saya cut sikit lah sebab dia besar. Jadi dalam poster ni dia ada tulis beberapa perkara. Dia tulis sini peristiwa Isra' dan Mi'raj 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan. Ialah tahun ke-13 masa tu, lepas tu hijrah kan. Jadi Rasulullah pergi sebelum hijrah. Baiklah. Tengah malam bergerak, sebelum subuh telah tiba ke Mekah. Okeylah. Jadi saya potong sikit bawah ni sebab dia benda yang biasa. Sampai ke atas ni langit ketiga tau. Bahagian kiri bawah. Tuan tengok. Dia tulis itu langit ketiga. Bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Okeylah. Bertemu tu okeylah. Sebab memang mengadap-ngadap pun. Memang beri salam jawab salam, doakan kebaikan. Memang begitulah riwayat disebutkan. Yang keempat Nabi Idris, okeylah. Bertemu Nabi Harun, okeylah. Bertemu Nabi Musa, bertemu Ibrahim. Yang saya tak berapa gemar dan tak berapa gembira ialah lepas Nabi Ibrahim tu ada Baitul Ma'mur, okeylah. Memang saya sebut tadi kan. Nabi Ibrahim sedang bersandar musnidan zahrahu ilal Baitul Ma'mur. Kemudian ada tulis sini Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Okeylah. Sidratul Muntaha tadi cerita tentang apa tadi? Pokok yang berimbun. Pokok kan? Cerita pokok lah. Nampak tadi tu? Langit 3, langit ke-4, langit 5, 6, langit ke-7 kan? Lepas tu Baitul Ma'mur. Lepas tu Sidratul Muntaha. Sampai situ okey saja. Tapi bila dia sebut Allah kat atas ni, saya kurang suka sebut kat sini Allah. Memang dia tak cakap kat situ ada Allah. Betul, dia tak tulis. Tapi cara macam ni kurang bagus. Menimbulkan salah faham mungkin, kekeliruan mungkin, atau menjadikan orang menyangka begitu.
Jadi kat atas ni kalau kita buat poster, kalau GNI nanti buat poster ke apa, jangan tulis perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ni, jangan tulis lah. Habis kita bagus tulis apa? Ustaz, kita tulis Nabi menerima perintah Allah. Okey saja. Nabi seorang diri. Boleh saja. Sebab memang Rasulullah seorang diri. Jibril sampai Sidratul Muntaha saja. Baik. Perkara yang atas ni lebih nampak kita perlu untuk tidak setuju apabila dekat sini kotak bawah ni dia tulis perkataan Mi'raj yang kotak tengah-tengah warna kuning ni. Dia kata Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Lagilah berat. Lagilah menampakkan yang tadi tu dia memang nak memaksudkan tadi tu. Yang pertama tadi yang sebelah kiri atas tu dia tak tulis lah. Dia tulis Allah saja. Mungkin dia akan cakap saya tulis Allah saja. Saya tak kata Allah ada kat sana. Okeylah, mungkin dia cakap macam tu. Tapi ayat yang berikut ni menunjukkan dia tak ada, dia jahil, tak kenal Allah, ataupun dia tidak menyembah Allah, atau apa tak tahu. Sebab saya pun tak tahu poster ni daripada siapa. Cuma yang saya nak beritahu ialah untuk kita, saya tak nak bincang pasal poster siapa buat, ini kenapa, orang ni kenapa tak ditahan, kenapa apa, tak payahlah. Kita bukan cerita tentang itu. Kita nak cerita dari sudut ilmu kita, kefahaman kita. Yang pertama, Nabi di atas sana, Nabi seorang diri. Nabi ke atas sana, Nabi seorang diri. Yang kedua, Nabi bermunajat kepada Allah dan Nabi pergi ke sana kerana memenuhi perintah Allah dan menerima wahyu dari Allah. Memang Nabi. Jadi dekat sana, adakah Nabi melihat Allah? Macam saya sebut tadi lah. Nabi memang melihat Allah. Nabi memang melihat Allah. Tapi bukan Allah ada kat sana. Allah tak ada kat sana. Allah dia ada tanpa memerlukan tempat. Jadi Nabi melihat Allah, ya. Nabi melihat Allah, boleh kita sebut dengan hatinya. Lagi baguslah. Kita sebut dengan hatinya. Dan tanpa cahaya, tanpa jisim, tanpa jarak dekat, tanpa jarak jauh, dan Rasulullah melihat Allah. Kemudian adakah Rasulullah mendengar perintah Allah? Adakah Rasulullah mendengar suara Allah? Jawapan dia, Allah maha berkata-kata tanpa suara. Jadi Rasulullah tak ada cerita yang dengar suara Allah tu, tak ada. Yang ada ialah Nabi mendengar perintah Allah. Boleh. Wahyu Allah. Boleh. Kalamullah. Boleh. Kita sebut gitu. Nabi dengar perintah Allah. Nabi dengar wahyu Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Dan Nabi terus memahami perintah tersebut, iaitu perintah untuk melaksanakan solat 50. 50 solat. Khamsuna solatan. 50 solat tu 50 kali solat ke, 50 waktu solat ke, 50 rakaat solat ke, tak tahu. 50 solat. Saya biasa kekalkan situ lah, saya tak tahu. 50 solat. Khamsuna solatan. 50 kali ke, ataupun kalinya cuma 10 tapi 5 rakaat ke. Jadi semua sekali 50 rakaat ke. Yang dalam hadis disebut khamsuna solatan, 50 solat. Jadi saya pun sebutlah 50 solat. Kita 5 solat dengan 17 rakaat. Yang asalnya tu berapa rakaat apa semua tak tahu. Sebab 50 solat. Kita tahu rakaat pun setelah Rasulullah balik ke Mekah. Dan kemudian Rasulullah menunggu, Jibril datang, Jibril yang mengajarkan kepada Nabi tentang solat. Barulah kita tahu subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Yang penting sebenarnya dia 5 kali solat. Setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah. Bila pulang ke Mekah, barulah cerita babak seterusnya besok pagi, di mana orang-orang kafir Quraisy mendengarkan cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah lah yang menjelaskan, dan Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama sekali dan terkuat sekali membenarkan cerita dari Nabi SAW. Baik, setakat sampai sini ada perkara yang nak terfikir, nak tertanya? Ada Ustaz. Ustaz, Nabi dapat dengar firman, perintah atau wahyu Allah tu. Okay, yang saya catat dapat dengar tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Namun Rasulullah memahami dengan hatinya tentang semua perintah solat yang diterimanya. Perkara ni berbeza ya Ustaz dengan macam mana Rasulullah menerima wahyu waktu
daripada Jibril masa di bumi. Beza. Sebab Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran dengan membaca. Maknanya Kenapa Jibril membaca dan kenapa ada suara? Jawapan dia sebab Jibril adalah makhluk. Makhluk yang bersuara, yang berhuruf, yang berbahasa ni makhluk. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa bunyi, tanpa suara, tanpa dahulu, tanpa kemudian, tanpa lambat, tanpa cepat, tak ada. Tapi Allah maha berkata-kata, maha berfirman. Faham. Okey, satu lagi Ustaz. Maknanya perjalanan selepas melepasi Sidratul Muntaha tu, Nabi seorang diri tanpa ditemani Jibril. Dan maknanya peristiwa yang Rasulullah tengok tentang syurga neraka semua tu, apa juga persoalan tu antara Rasulullah dengan siapa? Sebab sebelum ni yang saya faham ingatkan dengan Jibril. Dengan Jibril? Yang sebelum ni lah yang saya faham ingatkan perjalanan tu, maknanya bila Rasulullah macam ada argument ke nak tahu dengan lebih lanjut, ingatkan Jibril yang mengiringi untuk menjelaskan. Sebahagian daripadanya dengan Jibril. Contoh, ketika Nabi diperlihatkan tentang orang yang minum nanah. Oh, maknanya melepasi Sidratul Muntaha, Jibril masih bersama Rasulullah? Bukan. Masa melepasi Sidratul Muntaha, Jibril hanya sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah melepasi seorang diri. Yang Rasulullah nampak siksaan itu dikatakan sebelum sampai Al-Aqsa. Dinampakkan. Maknanya bukan perjalanan selepas melepasi Sidratul Muntaha. Sebelum sampai yang saya cerita minggu lepas tu. Maknanya geseran kalam semua tu. Geseran kalam atas. Atas. Ini saya kena Arash atas. Ni. Luh mahfuz semua atas melepasi Sidratul Muntaha. Yang gambaran syurga neraka semua daripada perjalanan ke Masjidil Aqsa. Yang syurga melihat khairatun hisan masa Nabi ke atas. Neraka secara umum nampak ke atas. Seksaan-seksaan itu dalam perjalanan masa menuju ke Al-Aqsa. Macam tadi yang Ustaz kata nampak malaikat Malik menjaga neraka tu melepasi Sidratul Muntaha. Ketika selepas Rasulullah melihat malaikat Malik di neraka, kemudian turun dan kemudian berlaku pertanyaan antara Rasulullah dengan Jibril alaihissalam. Kenapa Malik seorang yang tak senyum? Yang lain semua masa sambut naik atas langit sepanjang ni semua senyum. Baik, faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Sama-sama. Bagus. Jadi itulah cerita asas dia daripada perjalanan Mi'raj Nabi SAW. Kita percaya kepada semua yang dilalui oleh Nabi ni kerana memang semuanya adalah perkara-perkara ghaib. Yang perkara ghaib itu mukjizat plus perkara ghaib. Jadi bila plus perkara ghaib, orang yang berkemampuan dan diangkat hijab untuk melihat perkara ghaib tu Rasulullah lah. Kalau mukjizat yang lain, itu secara umum mukjizat. Tetapi tidak kepada batas melepasi perkara ghaib. Contohnya Nabi bersama sahabat, dia di Mekah ada batu besar di Mekah memberi salam. Batu kan bukan perkara ghaib, dapat dilihat. Maka ketika batu tu beri salam, maka mereka dengar salam daripada batu tu. Mereka dengar. Lalu dia cari. Rupanya batu beri salam. Sebab batu kan bukan perkara ghaib. Baik. Contoh kedua, masa yang Nabi dekat masjid, setelah ada mimbar yang baru disiapkan, kan ada tiba-tiba suara budak menangis kan. Yang menangis tu siapa? Masa tu yang menangis, dengar ada orang nangis kat masjid ni. Sekali cari siapa nangis? Pohon kurma ke? Pohon kurma kan? Pohon batu tu Ustaz. Pokok kurma, batang pokok kurma, pokok lama, pokok dah tua gitu, tempat Nabi sandarkan diri, nangis kat situ. Tapi kan pohon kurma kan tak termasuk perkara ghaib kan. Jadi tangisan dia didengari. Itu mukjizat lah. Tapi kalau berkaitan dengan perkara ghaib, orang lain tak dengar. Rasulullah seorang dengar. Contohnya, Nabi melalui tanah perkuburan,
tiba-tiba ada mendengar 2 orang sedang diseksa. Nabi berhenti sekejap, Nabi beritahu sahabat, innama yu'azzaban. 2 orang ni sedang diseksa. Tapi sahabat Nabi tak dengar yang orang tu kena seksa. Yang dengar siapa? Rasulullah. Sebab itu kan perkara gaib kan. Azab kubur kan masuk dalam perkara-perkara gaib kan. Dan kita meyakini perkara gaib, salah satu daripadanya kita yakin adanya azab kubur dan nikmat kubur. Jadi kita percaya pun kerana itu kan dalam hadis Sahih Bukhari kan. Jadi Rasulullah dengar. Cuma Nabi, para sahabat melihat apa yang dibuat oleh Nabi. Itu yang Nabi ambil pelepah kurma, dipecahkan 2, kemudian dicucuk pada kedua-dua kubur. Dan Rasulullah menerangkan selama mana pelepah itu tidak mengering, maka dia akan zikir-zikir dan mudah-mudahan meringankan azab orang yang sedang berada di dalam kubur ini. Tapi masa dengar seksaan tu, Rasulullah seorang dengar. Berbeza batu beri salam, sahabat Nabi dengar. Masa kijang bercakap dengan Nabi, sahabat Nabi dengar. Kijang bercakap. Mereka nampak kijang tu bercakap dengan Rasulullah. Masa kurma menangis, sahabat Nabi dengar ada tangisan orang, rupanya pokok kurma menangis. Tapi bila perkara gaib, azab kubur, Rasulullah seorang yang dengar, yang lain taklah. Nabi bila diangkat hijab, Rasulullah boleh menyaksikan perkara-perkara gaib. Dan perkara gaib yang sekaligus diperlihatkan kepada Nabi SAW ialah tentang Isra' dan juga Mi'raj. Banyak semua perkara-perkara gaib yang disebut dalam surah Al-Isra' ayat pertama, linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Daripada yang saya sebut berkenaan dengan catatan kita tadi ni yang ada ni. Dari sini saya nak buat satu ringkasan. Kalau kita tengok ni, kalau orang tanya kepada kita siapa yang mencipta bulan, siapakah yang mencipta langit, dan orang tanya kita siapa mencipta arash, Tuhan, siapakah Tuhan yang mencipta atas arash, siapakah yang mencipta atas langit, jawapan semuanya sama, iaitu Allah. Allah cipta bulan, Allah cipta langit, Allah cipta arash, Allah cipta atas arash, dan Allah cipta atas langit. Kalau Allah cipta semua ni, maknanya Allah tidak memerlukan semuanya. Jadi kita tak akan cakap Allah atas langit, Allah atas arash, Allah atas syurga, Allah atas. Kita tak sebut Allah tu berada di atas benda lain. Siapa yang berada di atas siapa, yang atas tu dia memerlukan. Dia memerlukan apa yang ada di bawah dia. Saya duduk atas kerusi, maknanya saya perlukan kerusi. Saya berdiri di atas bumi, saya perlukan bumi. Saya baring di atas katil, saya adalah orang yang memerlukan katil. Saya berlabuh di atas tilam, saya adalah orang yang memerlukan tilam. Jadi kalau sesiapa yang kita letakkan dia di atas sesuatu, maknanya dia memerlukan benda itu untuk dia berada. Allah yang kita sembah, dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tak memerlukan atas, dia tak memerlukan bawah, dia tak memerlukan depan, dia tidak memerlukan belakang, dia tak memerlukan kiri dan tidak memerlukan kanan. Sebab tu kita kata, Allah tidak memerlukan apa-apa. Apa-apa tu bukan benda. Apa-apa. Apa-apa tu maknanya selain Allah. Ada orang ingat Allah tidak memerlukan apa-apa. Maknanya benda. Makanan. Dia ingat benda-benda fizikal. Apa-apa. Dia tak faham makna apa-apa. Maksud apa-apa ialah apa-apa selain dari Allah. Tempat tu adalah apa-apa kerana tempat itu bukan Allah. Atas tu adalah apa-apa kerana atas tu juga adalah bukan Allah. Allah bukan atas. Allah bukan bawah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dia adalah ruang. Dia adalah space. Yang mana dia juga termasuk dalam kategori makhluk Allah. Orang ingat makhluk tu, saya lagi kelakar. Dulu ada orang, kita bagi soalan, apakah makhluk paling besar? Dia jawab gajah. Kita kata kenapa jawab gajah? Dia kata gajah kan makhluk yang paling besar. Dia dalam fikiran dia, makhluk tu maknanya binatang. Kita kata makhluk bukan binatang. Makhluk ni adalah apa-apa selain daripada Allah. Apa-apa. Apa-apa tu bukan benda. Apa-apa tu maknanya apa sahaja selain dari Allah, dia makhluk. Dan Tuhan kepada dia adalah Allah dan Allah tidak memerlukan dia. Benda ni yang paling susah sekali untuk kita faham, tetapi dia adalah perkara yang paling penting lah untuk dalam subjek kita Isra' Mi'raj pada kesempatan ni lah maksud saya.
Ustaz, makhluk tu semua ciptaan Allah kan, betul? Betul, kita boleh sebut semua ciptaan Allah, tetapi kalau orang tidak didetailkan tentang, kalau kita sebut, adakah idea tu makhluk Allah? Ya. Kadang kalau kita dah faham, ya, idea makhluk Allah. Ada orang fikir, idea tu makhluk Allah ke? Dia tak nampak macam dia benda. dia tak nampak makna apa-apa selain Allah tu adalah makhluk Allah. Okay. Contoh, lintasan hati. Ataupun kita sebut contoh, bau tu makhluk Allah tak? Kalau orang yang dah faham, bau makhluk Allah, confirm. Allah cipta bau. Ataupun dia kata pening. Ataupun dia kata serabut. Serabut tu makhluk Allah tak? Serabut makhluk Allah. Allah yang cipta serabut. Cuma dia fikir, serabut tu makhluk ke tidak? Dia tak tahu. Dan kita dah kata, apa-apa selain daripada Allah, semuanya makhluk Allah. Itulah maksudnya. Ustaz, satu lagi, minta maaf. Arash. Sebelum ni, bila sebut Arash tu, saya rasa macam satu penempatan di mana Allah di situ. Tapi hari ni bila Ustaz tekankan, jelaslah saya nampak tak boleh nyatakan Allah tu ada di situ. Sebabnya dia tak memerlukan tempat kan. Bermakna Arash ni diciptakan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kursi tu macam mana pula Ustaz? Kursi, salah satu daripada makhluk Allah namanya kursi. Ada ulama tafsirkan kursi tu maknanya ilmu Allah. Dua-dua okey saja. Yang penting, ada ulama tafsirkan luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ada ulama tafsirkan tu maknanya luasnya ilmu Allah itu meliputi semua benda maksudnya. Ada ulama mengatakan kursi itu ada satu makhluk khas Allah cipta dia, nama dia kursi. Dan dia tu saiz besar dia seluas langit dan bumi. Boleh juga. Tapi dia adalah makhluk Allah. Ustaz, salah tak kalau saya gambarkan? Bila Ustaz kata ni Arash diciptakan untuk menunjukkan kebesaran Allah dan kita tahu penempatan 7 golongan yang di bawah Arash Allah ni. Naungan Arash. Kalau saya gambarkan Arash ni satu tempat yang dimuliakan, salah ke tak? Tempat dimuliakan harus saja. Cuma kita pun tak tahu bentuk dia macam mana, saiz dia yang paling besar, tahu tu je. Okey, baik. Makna takat tu je lah, tak payah nak mendetailkan. Tapi kalau kita membayangkan Arash masih tidak salah, tidak berdosa lah. Cuma apakah dia, sebab dia ciptaan, dia makhluk. Bila makhluk kita bayangkan, mungkin tak tepat. Kita bayangkan Jibril tu lawa agaknya macam mana, walaupun mungkin saja bayangan kita salah, tapi tidak menjadi satu kesalahan lah. Yang tak boleh membayangkan tentang Allah. Membayangkan tentang Allah tu yang tak boleh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik. Kalau daripada sini, ya. Ustaz, apa hikmahnya macam Rasulullah tu dia naik Nabi Musa suruh turun naik sampai 9 kali lah kira Ustaz kan. Apa hikmah dia tu pergi balik tu kan Ustaz. Lepas tu lagi satu tu kenapa pula macam semayang tu kan, dia adukan semayang. Kenapa pula macam perbezaan semayang tu, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib tu semua berbeza dia punya rakaat dia tu Ustaz. Yang pertama, apa hikmah ulang-alik minta pengurangan? Hikmah yang pertama ialah Rasulullah tu kasih kepada umatnya. Rasulullah tu kasih. Kalau fikirkan Rasulullah sendiri, Nabi 50 tak tolak. Malah Rasulullah beri lebih sampai kakinya bengkak. Itu Rasulullah. Tapi mengenangkan umat, kasih Nabi pada umat. Yang kedua, Nabi berulang-alik di tempat itu kerana Rasulullah tahu sesuatu tempat yang Allah muliakan menerima wahyu di situ, Rasulullah memuliakan tempat itu. Nabi kembali ke tempat yang Allah tempatkan Nabi kerana tempat itu adalah tempat Allah memuliakan Nabi. Macam mana Nabi Musa Allah muliakan dia untuk menerima di Tur Sina, Rasulullah Allah muliakan untuk menerima di atas sana. Dan Rasulullah sangat bersyukur Allah memuliakan Nabi untuk berada di tempat yang sana yang hanya Nabi berada. Maka ketika dia nak meminta kepengurangan dalam urusan yang sama, urusan solat, maka dia pergi semula ke tempat di mana Allah menempatkan dia dengan kemuliaan di tempat itu. Itu hikmah dia lah. Nabi berulang-alik. Satu tentang umat, yang kedua tentang tempat dan kemuliaan yang Allah muliakan Nabi. Kemudian berkenaan solat, apa hikmah solat tu rakaat dia berbeza-beza. Dalam satu ayat Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang malaikat. Allah Taala firman bahawa malaikat ni fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ini ada yang Allah utus menjadi rasul, memiliki sayap 2, sayap 3, sayap 4. Jadi kita ni tak ada sayap. Sayap 2, sayap 3, sayap 4 kita tak ada. Cuma kata ulama, Allah berikan kepada kita 2, 3 dan 4 melalui bilangan rakaat solat. Buat yang 2 subuh, buat yang 3, buat yang 4, insya-Allah walaupun kita tidak akan berubah menjadi malaikat, tetapi sekurang-kurangnya mendekati darjat ketaatan para malaikat. Cuma kenapa tidak dimulakan dengan banyak dulu, sikit dulu? Yang itu secara umum dia memang kita sebut sebagai ta'abbudi, memang semata-mata kita ikut perintah Allah. Tetapi boleh kita fikirkan kerana pagi kita belum banyak perkara-perkara dosa yang kita buat, kita memerlukan 2. Setelah pagi banyak silap, banyak lalai, banyak dunia, banyak kejar, maka lebih banyak siang kena ingat Allah, yang mana 4 rakaat, jadi bilangannya 8, masuk kepada malam 3, dan isyak sebagai penutup kerana waktunya panjang, takut leka di sengit malam, maka 4, maka itu hikmah yang difikirkan sendiri, boleh-boleh saja. Walaupun bukan mesti kerana yang sebab yang saya sebutkan tadilah. Dari segi bilangan rakaat dan berbeza-bezanya. Baik, jadi kita punya pegangan, Allah bukan di langit, Allah bukan di atas langit, Allah bukan di arash, Allah bukan di dalam Kaabah, Allah bukan dalam masjid, walaupun kita sebut rumah Allah, Allah bukan dalam bumi, Allah bukan dalam tubuh seorang wali Allah ke, bukan. Allah bukan berada di semua tempat, dan Allah bukan berada di mana-mana. Ada orang suka sebut Allah berada di mana-mana. Di mana-mana pun sebenarnya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita sembah, dia itu wujud tanpa memerlukan sembarang tempat. Jadi saya tutup pertemuan kita ni dengan satu perkataan daripada, ada tak kat sini ya? Mungkin kalau ada kalau tak ada mungkin dekat ini. Kenapa cipta arash? Kalau gitu kenapa Allah menciptakan arash, makhluk yang terbesar yang menjadi bumbung kepada syurga? Sayyidina Ali dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Firaqu Bainal Firaq, yang ni biasa di Al-Azhar, mesti insya-Allah orang yang belajar bidang usuluddin dia tahulah kitab ni dipelajari. Apa kata Sayyidina Ali? Innallaha khalaqal arsya, sesungguhnya Allah menciptakan arash itu, makhluk Allah yang paling besar arash, izharan likudratif, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Walam yattakhidhu, Allah sesekali tidak menjadikan arash itu makanan lidzatih, sebagai tempat untuk zatnya, kerana Allah tidak memerlukan apa-apa termasuk arash. Itulah cerita Isra' dan Mi'raj dalam beberapa pertemuan kita. Mudah-mudahan berbeza, ada sentuhan yang baru, ada pertambahan manfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau ada orang kata, ya. Maaf Ustaz, nak tanya. Okey, bukan berkenaan Isra Mi'raj ni, sejauh mana kebenaran sabdaan Nabi ni? Maksud satu, Rasulullah bersabda barang siapa yang memberitahu berita 1 Syaban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Adakah benar Ustaz? Taklah, itu setiap tahun pusing aja, banyak mesej-mesej tersebar tu. Kan? Nak tanya tu. Ya Allah, orang tetap sebar menyebar tu Ustaz. Yelah, ada je. Dia sebenarnya gini, Rasulullah cuma ada hadis mengingatkan Sya'ban ni terletak di antara Rejab dengan apa? Dia hadis lain. Orang tu mungkin saya tak tahu siapa tulis ke apa kan. Cuma Rasulullah kata Sya'ban ni bulan yang paling ramai orang abaikan dan leka lalai di dalamnya, kerana dia tu terletak di antara Rejab, orang buru, dengan Ramadan. Maka jadi mungkin dia faham ikut sendiri. Jadi dia kata untung kalau bagus kalau kita beritahu orang sekarang dah masuk Sya'ban, tapi bukan macam tu. Dan kita bukan perlu beritahu sekarang dah masuk Sya'ban tu, bukan macam tu. Cuma kita ingatkan supaya jangan lalai. Sya'ban juga kekalkan fokus kita, momentum kita, minta ampun kepada Allah sebab kita akan menyambut Ramadan. Macam itulah.
Tapi bukan beritahu orang masuk tu, lepas tu kalau tak beritahu masuk neraka ke, bukan macam tu lah. Terima kasih. Saya serahkan kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah kuliah asar kita berjalan lancar. Banyak ilmu yang telah Ustaz sampaikan pada petang ini. Moga ianya menambah ilmu dan pengetahuan semua jemaah. Isra Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah bersama Jibril meniti ke langit daripada 1 hingga ke 7 menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah dan menerima wahyu darinya. Wallahu a'lam. Bisawab, kita tangguh pengajian kuliah asar kita petang ini hingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan kuliah maghrib dan kuliah isyak Ustaz. Pada pukul 8 malam kita bersama Ustaz Abdullah bin Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsir Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Nurliyah binti Haji Kasmuri dengan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih Gemandur Iman, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemandur Iman memohon ampun dan maaf dan ada sebarang kekhilafan di dalam kuliah kita tadi. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa dan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.